Hai, hai puan-puan sekalian, saya Dr. Anil adalah seorang pakar sakit puan di Bagan Specialist Center. So, hari ini saya hendak terangkan tentang sesuatu yang sangat kerap dijumpai pada wanita, iaitu fibroid. Fibroid ialah tumbuhan otot rahim. Okey, ia adalah sesuatu yang sangat kerap dijumpai. Satu dalam 4 wanita ada kalau di scan boleh nampak fibroid pada rahim. Tetapi bukan semua orang ada tanda-tanda dan bukan semua orang yang perlu bedah atau fibroid perlu dikeluarkan. Saya melakukan Facebook Live ini kerana saya dengar banyak cerita, banyak yang mereka tak pasti apa itu fibroid, dan banyak juga rawatan-rawatan di luar sana seperti ada ubat-ubat tradisional atau jamu-jamu yang dikatakan boleh menghilangkan atau mengeluarkan fibroid, tapi sebenarnya ia tidak boleh. Okay? Saya pernah dengar juga fibroid sebesar 10 cm, 11 cm boleh hilang begitu saja dengan makan jamu ke, ubat tradisional ke. Tetapi saya akan tunjuk bagaimana rupa fibroid, dan mungkin puan-puan sendiri boleh melihatlah untuk guna logik dan tengok macam mana ia boleh atau tidak hilang sendiri. Dan setakat ini pun buat masa ini tiada apa-apa ubat yang boleh menghilangkan fibroid. Tapi cuma ada ubat yang mungkin boleh mengejutkan. Itu pun untuk sementara waktu saja. So, sekarang saya hendak menunjuk gambar ini. Ini ialah organ pembiakan wanita. Ini ialah rahim. Okey. Rahim terdiri dari pangkal rahim. Bahagian ini ialah pangkal rahim. Dan ini ialah bahagian dalam, dipanggil bahagian endometrium. Tiap-tiap bulan bila datang period, bahagian ini yang keluar, atau bila mengandung, baby akan lekat sini. Dan ini adalah otot rahim. Inilah bahagian yang akan mengecut untuk menolong mengeluarkan baby bila mengandung. Dan bahagian ini ialah tube fallopian. Tube fallopian kerja dia adalah untuk supaya telur, ini adalah ovary, telur dari ovary masuk dalam tube fallopian ini, campur dengan sperma dari suami, dan lepas tu telur yang sudah disenyawakan akan masuk ke bahagian sini dan lekat. Okey, ini adalah organ pembiakan wanita. Dan bahagian ini ialah faraj atau vagina. Ini ialah pandangan lain. Ini adalah rahim. Rahim. Depan rahim ialah pundi kencing. Dan belakang rahim adalah salur najis dan dubur. Ini ialah faraj. Okey, vagina. Saya tunjukkan ini untuk terangkan apa yang kesan yang boleh berlaku jika ada fibroid. Okey, so seperti saya katakan tadi, fibroid ialah tumbuhan otot rahim. So, fibroid boleh berlaku di mana-mana bahagian pada rahim. So, dan tanda-tanda fibroid bergantung pada tempat fibroid itu berada. Yang ini bahagian atas sekali dipanggil pedunculated fibroid. Pedunculated.
dia ada macam satu tangkal di sini yang sambung ke fibroid. Fibroid jenis ini saiz dia besar saja. Okey, dia tidak ada banyak tanda, tapi mungkin kalau bahagian ini pulas akan menyebabkan sakit. Fibroid yang berada di luar kawasan sini, yang ada di luar sini semua, yang ini dia tak berapa banyak tanda, tapi kalau dia terlalu besar mungkin akan tekan pada pundi kencing atau rahim atau bahagian salur najis. Fibroid yang tumbuh di bahagian sini, bahagian dalam dekat dengan tempat pendarahan, akan menyebabkan pendarahan yang lebih bila datang haid. Mungkin mungkin datang haid akan berdarah banyak dengan ketul-ketul. Dan fibroid jenis ini dia tumbuh di bahagian dalam di ruang pendarahan. So fibroid jenis ini pun boleh menghasilkan period yang banyak. Kalau mungkin dia turun banyak hari atau terlalu banyak. Dan juga period akan datang di antara dua period, iaitu dipanggil intermenstrual bleeding. Katakan lepas berhenti period, lepas satu minggu dia akan mungkin berdarah lagi. So tanda-tanda setiap fibroid bergantung pada tempat fibroid itu pada rahim. So ini adalah beberapa rahim yang telah dibedah oleh saya. Ini adalah rahim dan boleh nampak banyak fibroid kecil. Seluruh rahim ini yang besar ada fibroid dalam. Ini ialah bahagian tube fallopian. Ini ialah ovary. Ini ialah salah satu daripada rahim. Dan boleh nampak sini, ini juga seluruh rahim, tube fallopian, ovary, tube fallopian lagi satu. Dan fibroid jenis ini yang tumbuh dalam. Yang tadi yang saya tunjukkan tadi, yang jenis ini. Okey, dia tumbuh fibroid ini dia membesar dalam ruang endometrium. So wanita seperti ini selalunya akan berdarah, period akan datang banyak, susah untuk berhenti dan perlu menjalani pembedahan. Ini juga fibroid yang tumbuh di bahagian bawah. Ini ialah rahim. Ini ialah tempat pangkal rahim atau cervix. Dan fibroid ini tumbuh di bahagian bawah. Kalau tak silap saya, wanita ini aduan dia ialah dia rasa ada benda turun dari bawah. So dalam kes macam ini, saya keluarkan rahim ini dari bawah tanpa perlu memotong bahagian perut. Ini di operasi ini, pembedahan ini dilakukan melalui faraj. Ini ialah rupa fibroid. Betul-betul rupa fibroid. Ini fibroid sahaja, tak dikeluarkan rahim. Okey. So puan boleh tengok bahagian rupa ini, fibroid ini, saiz dia ada lebih kurang 4,5 cm, 4,5 cm. Dan fibroid ini keras. Okey. Tidak keras semacam batu, tapi agak keras. So pembedahan ini dipanggil myomectomy, di mana fibroid saja dikeluarkan, rahim tidak dikeluarkan. Ada setengah wanita yang tidak mahu, atau mereka yang masih muda, belum ada anak atau mungkin perlu anak lagi, tetapi ada fibroid yang besar. So kami keluarkan fibroid sahaja. Yang ini adalah salah satu pembedahan yang dilakukan oleh saya juga. Wanita ini rahim dia besar.
Kalau mengandung, saiz ini lebih kurang 7 bulan. 7 bulan mengandung. Okey, dan boleh nampak ini sebelum pembedahan keluarkan fibroid. Ini ialah fibroid dia. Ini bahagian rahim yang sebenar. Tube fallopian. Okey, so fibroid ini agak besar. Saiz dia lebih kurang 8 cm. Dan berat dia, kalau tak silap saya, berat ni lebih kurang 3 kg. 3 atau 3,5 kg. Okey, dan fibroid macam ni tak akan hilang. Okey, kalau makan apa ubat pun, macam mana pun tidak boleh hilang. Ada setengah wanita bukan saja ada satu fibroid dalam rahim, ada banyak fibroid. So ini adalah satu gambar di mana fibroid saja dikeluarkan. Saiz dia dari yang kecil hingga yang besar. So yang ini ada lebih kurang 10 biji fibroid yang dikeluarkan dari satu rahim. Ini lagi satu spesimen rahim dan fibroid yang dikeluarkan oleh saya. Okey, operasi macam ini agak rumit sebab ini ialah rahim. Ada satu fibroid yang tumbuh di bahagian belakang dan ini adalah fibroid yang tumbuh di bahagian tepi. So fibroid yang tumbuh di bahagian tepi ini rumit, susah dikeluarkan, dan ada benda-benda yang lain yang berada di tepi sini seperti salur kencing atau uretra yang kalau tak jaga-jaga semasa pembedahan boleh kena terpotong. Ini juga lagi satu jenis yang ada banyak fibroid. Ini jenis pedunculate dan dalam intramural. Ini yang salah lagi satu spesimen yang dikeluarkan oleh saya. Okey, ini pembedahan ni dinamakan myomectomy, di mana fibroid sahaja dikeluarkan. So seperti yang dilihat sini, ini ialah seluruh rahim. So masa pembedahan myomectomy, apa kami buat ialah kami akan memotong rahim dan cuba keluarkan fibroid sahaja. Okey, ini ialah fibroid. Fibroid nampak macam ni. So lepas kami keluarkan fibroid, kami akan menjahit balik rahim. Okey, kami akan menjahit balik rahim ini. So fibroid. So seperti yang saya katakan tadi, fibroid ialah tumbuhan otot rahim yang sangat kerap boleh dijumpai pada wanita. Dan kami merawat fibroid bergantung kepada tanda-tanda yang dialami, seperti pendarahan lebih ataupun jikalau fibroid yang besar tumbuh di bahagian depan sini, dia akan menekan pada pundi kencing. So fibroid yang besar kalau menekan pada pundi kencing, ada wanita yang mengadu terpaksa buang air kecil banyak kali kerana selalu rasa macam perlu pergi. Tetapi sebelum pundi kencing boleh memenuhi dengan biasa, dia sudah rasa sebab ditekan oleh fibroid. Dan kalau fibroid tumbuh di bahagian belakang sini, dia akan tekan pada salur najis. Okey, bahagian ini adalah bahagian keluar najis. So mereka akan mengadu bahawa mereka ada rasa macam sembelit atau susah buang air besar. So selain daripada itu, ada juga fibroid yang kadang-kadang fibroid boleh tumbuh di bahagian sini. Ini ialah tube fallopian. Kadang-kadang fibroid boleh blok atau
sumbat bahagian sini, dan ada wanita yang ada masalah untuk mengandung pasal fibroid yang besar yang sumbat bahagian sini. So dalam kes begitu, apa kami buat ialah buat pembedahan untuk keluarkan fibroid sahaja, dan kadang-kadang lepas keluarkan fibroid, kami cek balik ruang ini dengan masukkan dye dan X-ray, dan kalau ruang ini nampak normal, mereka boleh mengandung seperti biasa. So lagi satu indikasi untuk kekalkan rahim atau keluarkan rahim ialah saiz fibroid, dan kadang-kadang kami tengok umur wanita itu. Kalau umur wanita itu lebih dari katakan 45 tahun, sudah cukup orang anak, dan fibroid yang besar, kami nasihati untuk keluarkan rahim. Kerana pembedahan myomectomy kadang-kadang boleh semasa buat pembedahan kadang-kadang boleh turun banyak darah dan perlu untuk tambah darah. Dan myomectomy juga ada risiko. Kadang-kadang apa yang boleh berlaku kalau pendarahan terlalu banyak, tidak boleh dikawal, perlu juga diambil keluar seluruh rahim itu. So myomectomy ada risiko-risikonya. Dan untuk wanita yang belum mengandung, selepas buat myomectomy, bergantung pada di mana fibroid itu berada, kemungkinan besar tidak boleh bersalin macam biasa. Kalau mengandung, perlu dibuat pembedahan. Tapi ini semua bergantung pada keadaan dan nasihat oleh doktor pakar yang membedah wanita itu. Okay, so apa yang saya perlu hendak beritahu kepada semua wanita ialah fibroid ialah tumbuhan otot rahim. Dia bukan kanser. Okay, dia tumbuhan biasa pada otot rahim. 1 dalam 4 wanita, 25% daripada wanita mungkin ada fibroid pada rahim. Tapi dalam 25% itu mungkin bukan semua orang ada tanda-tanda. Mungkin 5-10% daripada 25% saja yang mungkin ada tanda-tanda, dan bergantung pada tanda-tanda kami beri rawatan seterusnya. Okey, itu saja yang saya hendak beritahu pasal fibroid. So jika ada apa-apa soalan, boleh message saya di sini. Dan saya mungkin buat FB Live lagi untuk topik seterusnya. Okay, terima kasih, dan kalau boleh tolong share yang ini untuk keterangan lanjut, boleh message saya. Okay, terima kasih.